Hai, salam sejahtera. Anda bersama saya Reginda Hans untuk berita tvsarawak.com. Berikut adalah tajuk-tajuk utama hari ini. Transformasi kecemerlangan penyampaian perkhidmatan berorientasi rakyat diiktiraf. Malaysia dan Indonesia rangka MOU atasi jerebu. Pusat Penerangan Islam dengan kerjasama Kedutaan Amerika Syarikat menganjurkan sesi perkongsian. Usaha mentransformasikan kecemerlangan penyampaian perkhidmatan berorientasikan rakyat yang digerakkan oleh kerajaan negeri telah mendapat pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa. Antaranya pelan tindakan SCS 10 hingga 20 yang telah mendapat pengiktirafan Future Government menerusi kategori Digital Inclusion yang mengiktiraf bahawa inisiatif berkenaan terbaik dalam merapatkan jurang digital melalui penggunaan teknologi yang inovatif. Simbolik penyerahan anugerah itu disampaikan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim daripada Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Mursyidi Abdul Ghani. Anugerah Future Government merupakan pengiktirafan tertinggi dalam perkhidmatan di Asia Pasifik dan sejumlah 50 badan kerajaan, agensi pendidikan dan agensi kesihatan diberi pengiktirafan atas kecemerlangan perkhidmatan, produktiviti, tadbir urus dan penggunaan teknologi. Selain itu, Perkhidmatan Awam Sarawak juga telah menerima Anugerah Cemerlang Pengurusan Aduan 2013 menerusi sistem pengurusan aduan iaitu Tali Hikmat dan anugerah disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Paul Loh. Anugerah berkenaan diberikan sebagai pengiktirafan kepada agensi yang berjaya menyelesaikan 100% aduan yang dikemukakan kepada pentadbiran negeri seluruh Malaysia dan ia merupakan kejayaan 3 kali berturut-turut dicapai kerajaan negeri sejak 2011. Pada hari yang sama iaitu 9 Oktober 2014, Jabatan Ketua Menteri telah menerima anugerah penarafan 5 bintang daripada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah sempena Majlis Anugerah Inovasi Sektor Awam 2014 di Subang Jaya. Malaysia dan Indonesia sedang merangka satu memorandum persefahaman sebagai langkah kerjasama dalam mencegah serta mengawal pencemaran udara terutama melibatkan aktiviti pembakaran terbuka. Ketua Pengarah Alam Sekitar Malaysia, Datuk Halimah Hassan berkata, kerjasama bilateral itu adalah khusus untuk mengatasi masalah jerebu rentas sempadan antara kedua-dua negara. Setakat ini, cuaca terutama di Kalimantan, Sabah dan Sarawak agak kering dan banyak titik panas yang disebabkan oleh pembakaran terbuka didapati khususnya di Kalimantan. Sekiranya jerebu datang dari Indonesia, Malaysia memerlukan kerjasama bilateral yang membolehkan negara meminta kerjasama daripada kerajaan Indonesia untuk mengambil tindakan dari segi melakukan pemadaman dan mengawal kebakaran. Halimah berkata kerajaan turut menjalin kerjasama dengan Singapura, Thailand, Brunei dan Indonesia bagi membincangkan tindakan-tindakan yang diambil ke atas pencemaran udara rentas sempadan. Pada masa sama, kerajaan juga terlibat dalam perjanjian kawalan pencemaran jerebu rentas sempadan di peringkat ASEAN. Semua negara ASEAN telah menandatangani perjanjian ini melainkan Indonesia. Pusat Penerangan Islam dengan kerjasama Kedutaan Amerika Syarikat menganjurkan sesi perkongsian bertajuk Living in a Multi-Religious Society, The US Experience. Sesi perkongsian itu bakal menyaksikan perkongsian pengalaman, pemerhatian dan pandangan daripada wakil masyarakat Islam di Jabatan Negara Amerika Syarikat, Syarik H. Zafar dan Koordinator Biro Program Maklumat Antarabangsa Macon Phillips. Menurut kenyataan akhbarnya semalam, dijangka 80 peserta di kalangan generasi muda dari latar belakang etnik berbeza menyertai sesi perkongsian itu. IIC telah membina jaringan hubungan kerja yang baik dengan Kedutaan Amerika Syarikat sejak 2009 menerusi ceramah awam, lawatan ilmuwan serta lawatan Duta Amerika Syarikat ke Malaysia pada 2013.
Kementerian Pendidikan diminta mengkaji semula peraturan sekolah supaya guru boleh mengambil tindakan terhadap pelajar yang merokok di luar kawasan sekolah. Kesatuan Guru Bumiputera Sarawak ketika menyuarakan pandangan memberitahu pada masa ini guru tidak dapat mengambil tindakan terhadap pelajar merokok luar kawasan sekolah. Presiden KGBS Ahmad Mali berkata, halangan seperti ini menyebabkan pelajar tidak takut merokok di luar kawasan sekolah walaupun masih berpakaian seragam sekolah. Beliau berkata demikian ketika memberi pandangan berhubung kajian yang dilakukan pada 2012 menyenerai Sarawak sebagai negeri yang mempunyai paling banyak perokok muda berusia antara 13 hingga 17 tahun. Menurut Ahmad, KGBS menggesa supaya polis diberi kuasa menangkap pelajar merokok secara terbuka seperti di kompleks Beli Belah. Berikut pula adalah berita Malaysia. Kerajaan mengumumkan inisiatif e-rezeki di bawah program Digital Malaysia untuk meningkatkan hasil penduduk yang tergolong di dalam 40% terendah piramid pendapatan. Kumpulan B40 itu mewakili untuk mewujudkan satu ekosistem digital yang boleh meningkatkan kekayaan, produktiviti serta taraf kehidupan yang lebih tinggi untuk semua rakyat Malaysia. Matlamat kami adalah untuk kira-kira 400,000 orang akan dilatih melalui e-rezeki untuk membolehkan mereka memperoleh pendapatan tambahan sebanyak RM6,000 setahun menjelang 2020. Ekonomi digital Malaysia telah menunjukkan perkembangan memberangsang dengan sektor teknologi maklumat dan komunikasi menyumbang sebanyak RM161.6 bilion kepada keluaran dalam negara kasar 2013. Walau bagaimanapun, lebih banyak usaha perlu dilakukan untuk membolehkan ICT meningkatkan ekonomi rakyat. Satu lagi inisiatif kerajaan, portal Satu Dana, dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bagi kemudahan rakyat serta syarikat mengetahui bantuan yang boleh diperoleh untuk aktiviti penyelidikan, pembangunan dan komersialisasi. Portal sehenti itu juga membolehkan rakyat melihat semua geran dan pembiayaan untuk penyelidikan dan pembangunan serta komersialisasi yang ditawarkan oleh agensi kerajaan dan kementerian. Najib berkata dengan adanya portal tersebut, ia dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai agensi atau kementerian mana yang perlu dirujuk untuk mendapatkan dana. Portal Satu Dana juga mempunyai papan pemuka yang memantau dan mengesan prestasi dana yang dikeluarkan terhadap petunjuk prestasi utama negara dan juga terhadap KPI projek tertentu. Najib berkata dalam tempoh 2 tahun, kerajaan menyediakan peruntukan yang besar untuk penyelidikan dan pembangunan iaitu RM2.3 bilion. Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut boleh melayari www.satudana.gov.my. Golongan berpendapatan tinggi perlu membeli petrol RON 95 berdasarkan harga pasaran dunia apabila kerajaan melaksanakan program rasionalisasi subsidi bahan bakar bermula Jun 2015. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan berkata, golongan berpendapatan rendah bagaimanapun masih menerima subsidi seperti yang ada sekarang, manakala kumpulan berpendapatan sederhana turut menerima faedah tersebut secara berkadaran. Menurut beliau, bagi diesel bersubsidi, penggunaan kad fleet kepada kenderaan tertentu untuk membeli bahan bakar itu pada harga subsidi akan dilaksanakan bermula Januari 2015. Festival Pelancongan Seni Kontemporari Satu Malaysia wajar diadakan setiap tahun bagi memberi peluang karya penggiat seni tanah air di ketengah kepersada dunia.
Ketua Pengarah Pembangunan Seni Visual Negara, Hanif Masjak berkata, penganjuran acara itu dapat menarik pelancong domestik dan antarabangsa menghayati seni kontemporari Malaysia. Kata beliau, dengan berbekalkan peruntukan sendiri sebanyak 3.4 juta ringgit, Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara yakin untuk menjayakan festival 1 MCAT kali ini. Hanif juga berkata penganjuran festival itu mendapat penglibatan meluas meliputi pengagihan dana dari setiap negeri. Beliau yakin dengan kepelbagaian program dan aktiviti yang diwakili pelbagai pihak sama ada secara berkumpulan maupun individu. Festival itu yang bermula semalam dan berakhir Ahad ini dapat berjalan lancar selain mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Sekarang kita mengikuti berita dunia. Indonesia dinasihat supaya melakukan pemantauan di kawasan perairan mereka berikutan terdapat kemungkinan serpihan pesawat Malaysia Airlines MH370 hanyut ke kawasan barat lokasi nahas. Laman web The Telegraph semalam memetik laporan Biro Keselamatan Pengangkutan Australia berkata, ATSB sering menerima maklumat bahawa pasukan mencari berjaya menemui bangkai pesawat. Namun berdasarkan analisis situasi laut, jika terdapat serpihan pesawat berkemungkinan besar telah dihanyutkan arus ke Indonesia. ATSB mencerap segala maklumat yang diterima dengan berhati-hati, tetapi berdasarkan daripada pengamatan Pasukan Keselamatan Maritim Australia, jika terdapat serpihan pesawat, berkemungkinan besar ia sudah dihanyutkan ke kawasan barat iaitu berhampiran Indonesia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan bilangan pesakit yang mengidap wabak Ebola di negara-negara barat Afrika ketika ini sudah mencecah 9,936 orang ketika para saintis bergelut mencari penawar untuk penyakit berkenaan. Menurut WHO, kesemua kes itu berlaku di 3 buah negara yang terjejas teruk akibat wabak tersebut iaitu Guinea, Liberia dan Sierra Leone. Pakar kesihatan memberi amaran jumlah penduduk yang dijangkiti Ebola bakal mencecah 10,000 orang pada awal Disember ini dan sehingga ini jumlah mereka yang terkorban sudah mencecah 4,877 orang. Statistik terbaru itu dikeluarkan oleh WHO. Dewan Senat Parlimen Ireland semalam meluluskan satu usul menggesa kerajaan Ireland untuk mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara, satu tindakan simbolik yang tidak akan mengubah polisi negara ini berhubung isu Palestin. Kelulusan itu merupakan sokongan terbaru kepada pihak berkuasa Palestin untuk mendapat pengiktirafan antarabangsa selepas tindakan sama dilaksanakan oleh Dewan Rendah Britain dan Sweden. Usul itu menggesa kerajaan Ireland mengiktiraf Palestin secara rasmi dan mengambil pendekatan untuk membantu memastikan pembentukan dua negara sebagai penyelesaian kepada konflik Israel-Palestin supaya penduduk kedua-dua wilayah tersebut boleh hidup secara aman dan selamat. Anggota parlimen daripada semua parti menyatakan sokongan penuh dan usul itu diluluskan tanpa sebarang pengundian dibuat. Ketika membentangkan rang undang-undang itu, seorang senator daripada Parti Pembangkang, Avril Power berkata, Ireland perlu menyatakan pendirian bahawa pembentukan sebuah negara merupakan hak penduduk Palestin dan bukan menjadi bahan tawar-menawar untuk digunakan oleh Israel dalam rundingan damai palsu pada masa depan. Kerajaan Ireland tidak terikat daripada segi undang-undang untuk melaksanakan keputusan usul itu yang dikemukakan oleh seorang anggota parlimen daripada Parti Pembangkang di Dewan Senat.
Power berkata Menteri Luar Ireland Charlie Flanagan akan hadir di Dewan Senat pada November ini untuk membincangkan isu tersebut. Amerika Syarikat semalam mengancam untuk mengenakan sekatan kepada mana-mana negara yang didapati membeli minyak daripada kumpulan militer negara Islam dalam usaha mereka menyekat urus niaga yang dilapor mendatangkan dana berjumlah $1 juta sehari kepada kumpulan militer tersebut. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat, David Cohen berkata, IS yang berjaya menawan sebahagian besar kawasan di Iraq dan Syria dalam kempen keganasan mereka dan jika tidak dihentikan, perkara ini akan mendatangkan masalah kepada Amerika Syarikat dan negara pakatan. Cohen menjelaskan minyak merupakan antara dana utama kumpulan IS. IS terlibat dalam perniagaan minyak bersama penyeludup yang membawa minyak berkenaan masuk ke Turki dan beberapa wilayah Kurdis di Iraq. Sama-sama kita ikuti berita sukan. Litar antarabangsa Sepang kini memiliki pasukan sendiri untuk bersaing dalam kejuaraan motosikal dunia bagi kelas Moto3 pada tahun depan dengan pelumba negara Zulfahmi Khairuddin diumumkan bakal bernaung di bawah pasukan baru tersebut. Anak muda kelahiran Banting, Selangor itu bakal bergandingan dengan seorang lagi pelumba sama ada penunggang tempatan ataupun pelumba dari Eropah. Ketua Pegawai Eksekutif SIC, Datuk Razlan Razali berkata, sememangnya impian SIC untuk membentuk pasukan sendiri setelah 6 tahun menjalinkan kerjasama dengan pasukan asing bagi mencari pengalaman. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pengumuman pasukan baru tersebut yang diberi nama sementara SIC Racing Team dalam majlis pelancaran yang turut dihadiri pengurusi SIC Tan Sri Mauzani Tun Mahathir semalam. Menurut Razlan, SIC bukan sahaja mengimpikan untuk memiliki lebih ramai pelumba Malaysia yang beraksi dalam kejuaraan dunia tetapi turut berhajat melahirkan jurutera, mekanik dan kru sendiri pada satu hari nanti. Walaupun Razlan tidak menamakan pasukan yang bakal dimiliki SIC itu, namun desas-desus mengatakan ia adalah pasukan Caterham Motor Racing Team. Kerajaan Negeri Kedah merealisasikan janji yang pernah dibuat sebelum ini apabila mengumumkan pembinaan sebuah litar perlumbaan yang memiliki spesifikasi sebuah litar antarabangsa akan dibina di Sungai Petani. Litar pertama di negeri Jelapang Padi itu yang dijangka memiliki trek sepanjang 1.6 km akan dibina di atas tanah berkeluasan 70 hektar dengan kerjasama litar antarabangsa Sepang. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir berkata, Sungai Petani dipilih kerana memiliki sebuah kawasan landai yang luas selain terletak tidak jauh dari pusat bandar dan juga lapangan terbang antarabangsa baru yang bakal dibina di Kulim. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman antara SIC yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Razlan Razali dengan Perbadanan Menteri Besar Kedah Darul Aman yang diwakili Pengurus Besar Dr. Mahathir Mohamad di sini semalam. Mukhris memberitahu selain memberi peluang pekerjaan kepada rakyat dan membantu mengembangkan ekonomi negeri, pembinaan litar tersebut dilihat dapat membantu melahirkan lebih ramai bakat muda dalam sukan pemotoran. Sementara itu, Razlan menjelaskan litar tersebut yang telah pun bermula pembinaannya dijangka siap sekitar tahun 2016 ataupun 2017.
Menurut beliau, dengan mendapatkan pengiktirafan daripada Persekutuan Automobil Antarabangsa dan Persekutuan Motosikal Antarabangsa, Litar Kedah boleh menganjurkan pelbagai kejohanan seperti Super Siri Malaysia, Cup Prix dan pertandingan Superbike. Tambah Razlan, lokasi Litar yang berada di utara tanah air juga dilihat berpotensi untuk menarik minat penggiat sukan pemotoran di Thailand yang mana sukan tersebut cukup popular di negara tetangga itu. Demi memastikan tiket perlawanan separuh akhir kedua Piala Malaysia antara Pahang dan Kedah dapat dibeli, ribuan penyokong fanatik Tok Gajah sudah menunggu di perkarangan Stadium Darul Makmur di sini seawal pukul 7 pagi semalam. Peminat bola juga sanggup beratur panjang menunggu kaunter tiket dibuka 3 jam kemudian. Biarpun berlaku sedikit kesesakan dalam kalangan penyokong, namun tiada kekecohan serta pergaduhan berlaku dan proses penjualan tiket berjalan lancar. Sebanyak 32,500 keping tiket sudah habis dijual, termasuk 5,000 keping di Stadium Mini Termeluh. Malaysia mampu melahirkan pemain hebat seperti Rafael Nadal atau Williams sekiranya lebih banyak kejohanan tenis dianjurkan di negara ini, kata Naib Pengerusi Tenis Malaysia Rahizam Abdul Rahim. Beliau berkata kejohanan seperti Jelajah Junior Mami Tenis Malaysia 2014 boleh menjadi platform mencungkil bakat untuk diasuh menjadi pemain tenis terkenal. Kejohanan junior ini akan membolehkan Malaysia mencari pemain yang mampu mencipta nama di arena antarabangsa, kata beliau kepada pemberita pada pusingan ke-7 Jelajah Junior itu yang membuka tirainya di Akademi Tenis Johor. Seramai 155 pemain muda termasuk dari Singapura dan Jepun menyertai kejohanan 3 hari itu. Pusingan ke-8 akan berlangsung di Miri Sarawak pada 6 hingga 9 November ini. Sekian dahulu untuk berita hari ini. Saya Reginda Hans untuk tvsarawak.com. Salam sejahtera.